Patutlah hang duk pimai-pimai burung rupanya. Oi. Ada siapa dalam ni? Cantik kemahnya dia buat sarang dia. Mana si nak touch. Nama apa, cik? Ha? Nama apa? Oi, segaknya dia. Usah lari, bukan nak kacau pun. Rabbi surani sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma aftah alaina hikmatan wa anshur alaina min fadlika ya rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni satu kerehatan kepada kita. Kita puasa merupakan satu rehat kepada perut kita, kepada rehat kepada peribadi kita. Kita zakat merupakan kesuburan kepada rezeki yang kita duk terima. Itu salah satu perspektif yang lain, okey? Horizon yang lain, sudut yang lain. Tetapi sudut yang lagi satu yang kita kena tahu kenapa kita buat benda tu. Walaupun Allah kata, okey, lagu ni. Kalau hang sedekah, nanti aku bagi balik lagu ni. Kalau hang puasa, aku bagi balik pahala lagu ni. Kalau hang semayang, solat, aku bagi hang pahala lagu ni. Tetapi sebenarnya, nombor satu, pasal apa yang kita nak buat ni ialah sebabnya kita takut. Kita takut. Pasal apa kita takut? Ada dua benda yang kita takut. Betul tak? Ada dua fasa yang kita takut. Kenapa kita solat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Haji kita tak. Sebab tu bukan wajib. Sekiranya tidak berkemampuan. Kemampuan tu pecah pula dalam berbagai fasa. Tapi tak apa, serabut. Kita tak bercerita pasal haji pagi ni. Kita cerita pasal tiga benda ni je. Okey, pasal apa kita solat, pasal apa kita puasa, pasal apa kita zakat. Pasal apa? Pasal yang satunya disebabkan Allah akan beri pahala kepada kita. Apa yang kita buat, apa yang dia suruh. Satu lagi sebab kita buat ialah sebab kita takut. Macam surah 60 kata, dan mereka memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kita tahu kita akan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan tu maksudnya kematian. Betul tak? Jadi kita takut. Takut tu ada dua fasa. Satu, kita takut benda ketiga perkara yang aku dah sebut tadi, solat, puasa dengan zakat tu kita tak buat, akan jatuh sesuatu hukuman kepada kita, baik di atas dunia sekalipun sudah terjatuh hukuman itu. Takut. Nombor dua, akan terjatuhnya juga hukuman itu di negeri akhirat. Dua fasa tu. Pahala nombor satu. Dosa tu pun nombor satu juga. Bagi aku sendiri, bagi aku, tahap keimanan dan takwa aku, nombor satu yang aku guna untuk mengistiqamahkan segala benda yang aku buat, ialah nombor satu, takut dulu. Lepas takut, baru seronok. Pasal apa aku habaq kena takut dulu sebelum seronok? Ialah, kita ambil contoh saja. Ambil sebatang lilin, hang menyalakan lilin tu. Tak usah susah lah pergi pegang api tu kat sumbu buh dekat 5 minit ke 1 minit ke. Tak usah susah gitu. Ambil tangan buh atas api jauh sikit pun, kita dah rasa hangat dan kita tak mau benda tu. Dan bila kita padam api itu, kita rasa tak nikmat. Tak panas tu. Kita kurang sedar.
Tapi kita akan lebih sedar sekiranya kita merasakan kepanasan daripada kita tidak merasakan ketidakpanasan. Sebab tu aku kata kita kena takut dulu berbanding daripada kenikmatan. Sebab kenikmatan kita cepat lupa. Nikmat kita Cicak cakap betul lagi tu. Kenikmatan tu kita lupa. Pasal bila tak ada sakit kita lupa. Oh, aku ni sihat hari ni. Tak rasa demam pun, tak sakit gigi pun, tak pening kepala pun, tak pedih pun, tak apa pun. Tapi bila mai sakit dan kita merasakan bahawa itulah kesakitan, itulah satu benda yang kita tak boleh nak tanggung. Sebab itu berbalik kepada tadi, aku punya metod untuk kita istiqamah membuat sesuatu benda, tauhid aku, cara keimanan aku, cara takwa aku adalah cara mengingati tentang benda yang sakit dulu. Sakit dulu ialah orang kata tu balak lah, ataupun benda-benda yang kita tak suka. Jadi bila kita tak suka, jadi kita kena takut. Jadi ketakutan itu mesti datang dahulu sebelum kenikmatan. Jadi aku akan ingat apa dosa dia dulu sebelum aku ingat apa itu pahala yang Allah akan bagi. Itu tips aku. Jadi kemungkinan apa boleh guna benda itulah. Baik, jadi bercakap tentang ketakutan ini, mai kita nak sebut sikit dengan panjang lebar di mana kita memberikan tafsir-tafsir berkenaan dengan surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 74 tadi, di mana ada satu tafsir ini yang berbunyi, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya mengikut ilmu Allah. Kami tidak membebani seseorang melainkan yang sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, sesiapa yang tidak mampu melakukan solat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan sesiapa yang tidak mampu berpuasa, maka ia boleh berbuka. Ini bergantung, ini tadi adalah cebisan daripada satu page terjemahan ayat Mukminun yang mengatakan takut. Okey, tak apa. Yang tu sampai dengar. Kita segala orang-orang Muslim yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah akan dimatikan dahulu dengan yang akan memati. Maksud kata orang-orang Islam ni yang mana mengucapkan syahadah, semayang kan tak semayang kan, walaupun ada sekelumit iman di dalam hati mereka, akan main satu angin sejuk yang akan membunuh dahulu orang-orang Islam sebelum datangnya kiamat. Sebelum datangnya kiamat. Sebelum tu taklah kata, tak tahu wallahu a'lam, tapi sejurus sebelum. Kerana Allah tak mahu orang-orang Islam yang beriman kepadanya melihat kehebatan kiamat itu, kerana tak boleh nak bayangkan. Orang-orang kafir saja yang akan melihat kejadian kiamat itu. Dan Allah takut kita berjalan, kita tak lintas jalan, kita tak tengok kiri kanan. Kalau kita tak takut, kita ujung mereka. Allah kata, siapa yang takut tu Allah suka. Allah kata apa? Sungguh orang-orang yang kerana takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan ketakutan. Dia bergoncang lah. Ketakutan. Bila kita sedekah tu, kita kena rasa takut. Ya Allah, takutnya bila aku tak sedekah ni, selagi bila aku nak buat sale lagi, rezeki aku akan putus. Takut dunia. Takut nombor 2 ialah takut, ya Allah, kalau aku tak sedekah ni, selagi aku kena layak dengan api dekat neraka. Takut nombor 2. Sebelum kita fikir rezeki yang Allah bagi tu nanti kita nak beli kereta apa, sebelum kita fikir Allah bagi rezeki tu esok kita nak beli baju apa, sebelum kita fikir Allah bagi rezeki tu kita nak makan apa, kita fikir dulu pasal ketakutan. Kerana Allah amat suka kepada orang hambanya yang takut kepadanya di masa hadapan. Kerana kita hanya dengar cerita, kita boleh imagine saja dengan otak kita. Tetapi Nabi takut, baginda takut sebab Nabi tengok neraka tu macam mana, Nabi tengok syurga tu macam mana, Nabi tahu macam mana, Nabi bersembang dengan Allah, Nabi berkata-kata dengan Allah, Nabi tengok Jibril tu macam mana, Nabi
tahu. Jadi apabila Nabi tahu benda-benda tu, maka of course lah Nabi ataupun baginda akan merasa lebih takut sebab Nabi tahu apa yang nak tunggu kita ni nanti. Pengetahuan macam Nabi mengetahui kenapa kita harus takut, sebab tu neraka duk tunggu, tu hari akhirat duk tunggu, tu barzah duk tunggu. Sebab dia mengetahui ilmu tu, namanya khasyaf. Khauf kita semua ni lah umum. Haibah merupakan sifat orang-orang yang mencintai, sedangkan ijlal pula dah. Ijlal merupakan sifat orang-orang mendekatkan diri. Seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, maka sebanyak itu pula khauf dan khasyahnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya di antara kamu. Sebab Nabi mempunyai semua sifat tu tadi. Khauf, khasyah, haibah, semua ada. Semua ada. Tambah lagi berkali-kali ganda nikmat tu. Kalau kata makan buah tu sedap, sagi mai pula buah lagi sedap pada buah hak tadi. Kita kata Alhamdulillah, sagi mai lagi sedap lagi buah pada kita makan tadi. Cik, tak habis-habis nikmat tu. Hampa tazkirah, mangkit cari konten buat masak-masak nak bagi hampa seronok. Sebab apa? Aku takut sekiranya aku tak buat benda-benda ini nanti, maka Allah akan tanya dekat aku. Allah akan tanya, Rizalman, Ibrahim, ketika aku bagi hang kesenangan, aku bagi hang kesembuhan penyakit, aku bagi hang segala kenikmatan di dunia ini, rezeki, apa hang buat dengan rezeki itu? Takut sekiranya nanti perbicaraan di padang mahsyar itu akan melibatkan benda-benda yang sebegini. Dan seboleh-bolehnya, kerana ketakutan itulah juga aku nak segala rezeki yang aku dapat ni, dari segi luang masa, kesihatan, rezeki duit ringgit, macam-macam, dapat celik, dapat dengak, dapat tengok, dapat rasa, dapat kaki tangan tu naik, apa semua, buat benda-benda yang patut, yang baik-baik. Sekiranya aku tidak menggunakan kesenangan itu dan kenikmatan itu, akan dibicarakan sedetail-detailnya. Tolak tepilah syurga tu nanti, cik oi, tolak tepilah pahala sedekah. Tapi kita kena takut dulu, takut ada benda yang kita terlepas pandang. Sebab ketakutan itulah yang telah menjadikan aku ini istiqamah kepada benda-benda yang aku duk buat ni. Jadi kita sama-sama kena berasa takut. Okey, lepas tu, orang yang mempunyai sifat khauf lebih suka melarikan diri atau menahan diri. Ini yang umum, yang hampa-hampa semua ni duk ada ni. Khauf. Dia takut. Bila dia takut, dia lari. Ataupun bila dia takut, dia menahan diri daripada membuat benda-benda yang akan memurkakan Allah. Sedangkan orang-orang yang memiliki sifat khasyah lebih suka berlindung kepada ilmu. Ini orang ulama. Dia berlindung kepada ilmu. Dia takut, lepas tu dia berlindung dengan ilmu yang ada. Okey? Perumpamaan antara kedua-duanya seperti orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu perubatan dan seorang doktor yang dipercayai. Orang yang pertama, iaitu orang yang hanya memiliki sifat ketakutan khauf, menggunakan pertahanan dan berupaya melarikan diri, sedangkan orang yang kedua mempercayai ilmu dan pengetahuannya tentang penyakit dan ubat. Okey? Jadi itu perumpamaannya. Orang yang khauf, dia lari. Tetapi orang yang khasyaf, dia tahu dia dapat penyakit tu, macam mana dia nak buat. COVID ni lah. Kalau orang yang ada tahap khauf, dia akan lari daripada COVID. Okey, lari. Nak pergi mana lo? Nak hal lari nak pergi mana? Kalau orang ni ada, orang tu ada, hal lari. Semua, macam mana pun benda tu, akan dapat satu hari penyakit tu. Virus tu. Tapi bila ada ketakutan yang khasyaf, maka kita lari daripada penyakit itu dan kita berselindung di dalam rumah, kita lockdown dalam rumah kita. Dan kita pakai mask, kita cucikan diri, itu pengetahuan. Pengetahuan
Macam mana kita nak ada pengetahuan itu? Melalui Al-Quran lah. Dengan ilmu, dengan sunnah, dengan hadis, dengan fiqah. Kita tahu ilmu tu, maka kita takut dan kita sertakan dengan ilmu. Jadi itu tingkatan yang di atasnya. Kita ni masuk ramai-ramai yang macam hari tu yang pecah rekod sampai berapa puluh ribu, 70,000 orang tengok live. Pasal dia ingat aku nak buat viral lagi pasal isu ni lah. Isu yang hari tu yang kata dengan Vivi lah, dengan apa, padahal tak ada apa pun. Kita nampak tak orang yang nak membawang tu punya lah banyak. Jadi biarlah komuniti kita yang dengar tazkirah pada hari ni, walaupun komuniti tu adalah komuniti yang sikit, sebab aku rasa ramai yang dah pergi kerja kan. Tapi tak apa, ilmu ni akan berkembang insya-Allah. Ilmu yang orang kata tu ada barakah yang Allah kata ni, hampa akan beritahu kat anak hampa, hampa akan rasa takut. Hampa rasa takut tak? Hampa rasa kan benda tu boleh masuk terus dalam hati macam, ya Allah, boleh rasa. Yang tu makna kata dia ada barakah dia. Ilmu yang masuk tu ada barakah, yang ilmu tu disertakan dengan zat Allah. Yang tu kita kena faham. Zat Allah bila masuk dalam kalbu kita, kita akan rasa macam kita ambil Vicks, kita sesama macam kita ambil Vicks yang duk jolok dalam masuk lubang hidung tu. Yang tu lah bila kita inhale tu, mana kata itulah perasaan, mana kata Allah memberikan ilmu kepada kita dengan bersertakan zat dia. Itu yang kita, cuma mereka ni ada yang ada syafaat, ada yang tak ada syafaat. Nabi pun akan beratok bersama-sama dengan kita di padang mahsyar nanti. Rasul pun akan beratok sama-sama. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, berapa bilion-bilion manusia, tak campur serangga lagi, segala kucing, segala anjing yang kita duk sepak dulu, segala macam-macam kumbang semua nanti ada duk sebelah-sebelah kita. Dan mahsyar beratok duk tunggu. Lepas tu dah habis pula segala macam tu. Tak tahu berapa ratus ribu tahun duduk dekat mahsyar tu berdiri. Lepas tu dah dapat buku amalan. Kalau baik duduklah bawah pokok dekat Telaga Kausar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah okey, barulah berjalan pi dekat titian tu, pi masuk syurga, pintu mana kita mau. Kalau tak lepas, pilah terus ke neraka yang sakitnya tergedi-gedi, yang keadaannya amat gelap gelita, berlapis-lapis di bawah sana. Mau ke cik? Kalau tak mau, jom kita takut siap-siap hari ni, supaya ketakutan itu akan menjaga kenikmatan kita di padang mahsyar, di alam barzah. Ya, alhamdulillah. Baik, habis semua pagi ni. Ya, jomlah kita kena menangis. Macam Nabi kata, kita jangan duk gelak sangat. Kalau hampa tahu, kalau kita tahu, kita nampak macam mana Nabi nampak, kita nak senyum pun tak boleh, kita akan menangis. Nabi tak apalah, dia bolehlah juga senyum-senyum gelak-gelak, nampak gigi geraham dia ke apakah, sebab Nabi dah tahu pahala dia lagu mana. Kita ni pahala tak tahu lagu mana, memang tak boleh gelak lah cik nah, tak boleh gelak dah. Baik, jadi alhamdulillah hari ni kita akan dapat ilmu, dan kita ramai-ramai dah pun menangis hari ni. Pagi ni di pagi, hari apa hari ni? Hari Rabu kan, dalam bulan Ramadan. Itu pun bila kita menangis cik, ya, titisan air mata kita tu, insya-Allah Tuhan akan ambil sebagai satu extinguisher, fire extinguisher, untuk memadam api neraka yang kemungkinan sedang menunggu kita di alam padang mahsyar nanti. Minta-minta titisan-titisan itu sedang memadam api neraka yang gelap gelita pekat itu yang menunggu kita. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Datuk Rizal Mancam DJ Radio. Baik, kalau kita ada masa nanti, cik akan sebut sentuh pasal akhirat banyak-banyak, sebab seronok kita dengar pasal akhirat, sebab satu dunia yang sedang menanti kita. Macam kita nak pindah rumah baru, kita seronok tak nak pindah rumah baru? Rumah yang elok lah. Kalau rumah tu tak elok pada rumah kita sekarang, memang kita tak mau. Tapi inilah dia, alam yang sedang menunggu kita. InsyaAllah kalau cik ada masa, cik akan cakap panjang umur apa. Doakanlah aku umur panjang. Okey? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.